اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan keafiatan oleh Allah taala untuk dapat bersama-sama pada pagi duha ini kita berada dalam pengajian kuliah ilmu. Dan di antara salah satu daripada doa Nabi SAW di waktu duha juga adalah doa yang memohon supaya dikurniakan ilmu yang bermanfaat. Kan antara doa yang Nabi SAW tak pernah meninggalkannya pada setiap pagi itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi nak menunjukkan pada kita dalam hidup kita ni mesti tiga perkara ini sentiasa mengiringi kehidupan. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rezeki yang halal, ya, rezeki yang bersih. Banyak apa yang kita makan, apa yang kita perolehi. Dan yang ketiganya adalah amalan yang diterima. Ya, makna amalan diterima ni beramal lah. Beramal dengan bersungguh-sungguh supaya amal itu diterima. Tapi amal takkan diterima tanpa ilmu. Ya, kerana ilmu yang mendorong kepada amal. Yang keduanya adalah rezeki yang halal. Ya, kalau rezeki yang tidak halal pun pun amalan itu tidak akan diterima. Okey, baik. InsyaAllah pagi ni kita akan menyambung semula untuk ayat yang ke-7, kan? Ayat ke-7 ke? 7, kan? Okay, kita baca pada ayat ke-7 sehingga ayat yang ke-9, ya. Surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Baik, kita lihat mafhum daripada ayat 7 sehingga ayat yang ke-9, ya. Allah SWT berfirman dengan mafhumnya, orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat mereka. Dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat mereka. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, maknanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ke-8, dan apabila kerabat yang tidak berhak untuk mendapatkan harta pusaka dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian harta pusaka itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripada harta tersebut dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Ayat yang ke-9, dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang daif, yakni yang yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul. Okey, ini antara ayat yang kita baca daripada ayat ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Ayat ini Allah Ta'ala bercerita kepada kita mengenai ketetapan bahagian harta pusaka yang telah ditentukan bahagiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ayat ni cerita bagaimana Allah Ta'ala nak menjaga kebajikan kaum keluarga. Bila berlaku kematian, maka Allah dah tentukan, dah tetapkan kadar bahagian pusaka bagi setiap kerabat itu. Allah dah tentukan bahagian lelaki dapat berapa banyak, bahagian perempuan dapat berapa banyak. Ya, itu secara umumnya lah. Yang keduanya, ayat 7 hingga 9 ini juga bercerita kepada kita tentang tuntutan melakukan sedekah. Ya, tuntutan melakukan sedekah melalui jalan wasiat ataupun jika terdapat lebihan harta. Jika terdapat lebihan harta daripada harta pusaka yang dimiliki. Itu perkara yang kedua secara umumnya. Dan yang ketiga, ayat ini juga yang kita bacakan menerangkan kepada kita berkenaan dengan kewajipan menjaga harta anak yatim serta merasa bimbang dan takut memiliki zuriat yang lemah. Ini kita akan bincanglah apakah yang dimaksudkan dengan zuriat yang lemah itu. Okey, kita balik semula pada ayat yang ke-7. Ya, kita tengok balik pada ayat yang ke-7 yang kita bacakan, ya. Okey, pertama sekali ayat ke-7 ni Allah cerita orang-orang jahiliyah, mereka membuat satu undang-undang, kalau berlaku kematian, harta pusaka itu hanya diwarisi kepada golongan lelaki sahaja. Orang perempuan tak dapat, isteri tak dapat, ibu tak dapat, anak perempuan tak dapat. Termasuk juga yang tidak dapat adalah kanak-kanak. Ini undang-undang mereka. Tak kiralah anak kanak-kanak tu, bayi laki ke, bayi perempuan ke, semua tak dapat. Yang dapat hanya golongan dipanggil asabah. Asabah tu dalam istilah mereka adalah golongan-golongan lelaki yang telah baligh. Yang ni saja dapat kalau bila berlaku kematian. Tapi wanita, hatta ibu si mati sendiri ataupun anak perempuannya, asalkan baligh ke, tak baligh ke, tak dapat. Ini undang-undang yang zalim lah, ya. Ada yang undang-undang lelaki tak dapat pun zalim juga. Ada undang-undang perempuan tak dapat pun zalim. Sebaliknya Allah bagi tahu pada ayat ke-7, lelaki pun berhak dapat, wanita pun berhak dapat, kerana mereka
memiliki hubungan kekeluargaan dan kerabat. Okey, pertama sekali ibu sekalian kena faham, harta pusaka ni Allah Ta'ala syariatkan haknya sebab apa? Pertama, sebab hubungan nasab. Kalau tak ada hubungan nasab, takkan dapat harta pusaka. Walaupun kita sayang anak angkat kita tu lebih daripada anak kandung, contoh, ya, atau sama seperti anak kandung kita sayang dia tak berhak dapat. Kenapa? Sebab dia berbeza nasab. Jadi Allah Ta'ala syariatkan pembahagian hak pusaka disebabkan kerana nasab. Tapi kena ingat ya, nasab ni ada dua jenis. Nasab ni ada dua jenis, ada dua bahagian. Satu dipanggil sebagai nasab wilayah, nasab kewalian. Kewalian. Satu lagi dia hanya disebut sebagai nasab yang berkaitan dengan perkahwinan, atau juga disebut dalam istilah Arabnya dipanggil nasab, disebut sebagai zawaj. Nasab tu hanya berkaitan dengan perkahwinan atau dipanggil musaharah. Contoh, nasab kerana susuan. Susuan, anak susuan, adik-beradik susuan tak dapat pusaka, walaupun dia ada hubungan nasab dengan si mati dari sudut susuan tadi, iaitu mereka menjadi mahram. Mereka tak boleh kahwin, mereka bersentuhan tak batal wudu, tapi tak dapat harta pusaka. Kenapa? Sebab dia nasab dari sudut jalur perkahwinan sahaja, dia bukan daripada jalur kewalian. Tapi nasab yang kewalian ni, yang ni dapat harta pusaka. Disebabkan darah daging, baik adik-beradik seibu sebapa ke, sebapa ke, seibu ke, yang penting nasab lah, ya, yang berkaitan dengan darah daging. Okey, baik. Itu bagaimana Allah Ta'ala menetapkan setiap orang berhak mendapatkan harta pusaka disebabkan kerana nasab. Okey, baik. Dalam riwayat menyebutkan sebab turun ayat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita, ya, namanya Ummu Kujjah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu, ya Rasulullah, aku memiliki dua anak perempuan, bapaknya telah mati dan tidak ada mana-mana bahagian harta untuk keduanya. Lantas Allah Ta'ala turunkan ayat yang kita bacakan tadi, yakni ayat yang ke-7, yang kita baca tadilah, ya, ayat yang ke-7 ini, ya. Okey, kenapa Allah mulakan dalam, okey, sekarang kita nak tengok pengajaran yang boleh kita ambil. Tadi kita dah sebut sikit tafsiran berkenaan dengan ayat yang kita baca. Kalau kita perhatikan dekat sini, kita nak tengok beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, kita tengok setiap bahagian harta pusaka itu adalah mengikut kepada kadar tanggungjawab mereka. Ini pengajaran pertama yang kita nak kena faham. Harta pusaka ni Allah bagi tak sama rata. Kena faham, ya, adil itu bukan sama rata. Kalau adil tu sama rata, saya rasa saya tidak diadili. Sebab apa? Saya tak ada tudung yang cantik. Saya pun teringin juga nak ada tudung cantik. Tu kalau nak kira adil lah. Saya tak ada handbag, kan? Dia adil bukan sama rata. Kalau adil tu sama rata, anak kita pakai semua M belaka, walaupun seorang tu XL. Macam mana dia nak pakai? So adil
Maknanya kita letakkan hak kepada orang yang berhak mengikut kemampuan dan kesesuaian haknya. Itu adil. Ya. Kalau kita tak bagi pada kadar yang berhak, tak adil lah. Ini yang selalu disalah faham maksud adil. You bagi kat isteri tu, you kena bagi kat I macam ni. Itu tak adil. Dah kalau isteri nombor 2 tu tak ada anak, yang pertama ada 5 orang anak, mesti isteri pertama kena dapat lebih banyak daripada isteri kedua. Bukan bagi sama banyak. Kadang-kadang orang faham macam tu kan. Jadi ini salah. Ini salah dalam berlaku adil. Ya. Baik. Jadi sebab tu kita tengok kenapa Allah mulakan ayat ni dengan lelaki dulu. Allah Ta'ala tak kata linnisa'i nasibum. Allah tak mulakan dengan perempuan. Ayat ni Allah mulakan dengan lelaki. Li, perkataan lam kat situ nak menunjukkan bahawasanya tanggungjawab lelaki itu lebih besar dalam ia mendapat bahagian harta pusaka itu berbanding wanita. So jangan menilai dari sudut berapa mereka dapat, tapi menilai dari sudut berapa banyak tanggungjawab yang mereka tunaikan daripada bahagian yang mereka dapat. Sebab lam kat situ bukan semata-mata memberi maksud hak milik, tetapi juga memberi maksud hak tanggungjawab. Sebab tu orang lelaki Allah Ta'ala bagi dalam bahagian pusaka berapa kali ganda? 2 kali ganda daripada perempuan. Tapi kalau ibu sekalian belajar, ada belajar pengajian pusaka kelas, kena buat. Ya. Sebab saya tengok tak banyak kat masjid-masjid buat pengajian tentang faraid dengan pusaka. Ini penting ya. Sebab kita pun nak kena urus harta kita sebelum kita mati. Kan? Kalau kita tak mengurus dengan baik, anak bergaduh, kita pun tak senang duduk kat dalam kubur. Kan? Memanglah kita tak kena azab apa, tapi berita tu sampai. Orang ni meninggal begitu, Kak Jah 2 tahun dah Kak Jah, tak selesai lagi harta Kak Jah. Dia mana bergaduh lagi. Sedihlah kita. Memang kita tak kena seksa pun, tapi benda tu menyedihkan. Kerana berita tu akan sampai. Datang seorang lagi meninggal pula, kawan kita juga. Dah 10 tahun tak selesai. La ilaha illallah, apa jadi dia ni? Itu isu yang sangat penting ya. Baik. Tapi kita tengok dari sudut iaitu tanggungjawab dia. Tapi kita kena ingat, kalau kita belajar dalam ilmu faraid ni, ada masanya wanita dan lelaki dapat sama banyak. Orang yang tak mengaji je dibising. Ada masa lelaki dengan wanita dapat kongsi sama banyak, tapi bukan anak dengan anak, adik-beradik seibu. Bila bercampur, ada lelaki, ada perempuan, adik-beradik seibu, kan? Kemudian adanya dalam masa yang sama, dalam masalah tu adanya pula bahagian yang lain, orang yang lain yang melayakkan dia dapat, dia akan dibahagikan sama banyak. Bukannya laki dapat lebih banyak daripada perempuan. Yang laki dapat banyak perempuan, bila anak laki jumpa anak perempuan, dia dapat lebih lah. Dia dapat lebih tu bukan sebab apa, bila dia besar, dia yang kena sara mak dia. Ya, dia kena sara mak dia. Ya. Tapi biasanya bila berlaku kematian, siapa yang responsibility? Katakanlah contoh, saya bagi contoh, adik ipar kita kematian suami, contoh. Dia tak kerja, dia disuri rumah. Anak dia masih kecil lah, anak yatim. Ya, siapa yang kena tanggung? Siapa kena tanggung? Kalau bapak tak ada, datuk dia lah. Datuk pun bencin lama, tak larat lah datuk pun. Asyik keluar masuk hospital.
Jadi nak ceritakan yang akan menanggung kos itu adalah sebelah suami dia, keluarga sebelah suaminya. Sebab apa? Sebab bila suami mati, harta dapatkan adik-beradik isteri ke? Tak. Harta dapat kepada adik-beradik sebelah suami. Sebab yang mati suami, kan? Jadi dalam situasi begitu, maknanya sebelah sana yang perlu mengambil tanggungjawab. Sama ada mereka dapat bahagian pusaka itu atau mereka tak dapat bahagian pusaka itu, tanggungjawab itu memang sebelah mereka. Cara dia mungkin dia orang boleh jaga anak yatim tadi. Macam tadi kita dah bincang sebelum ni, jadi penjaga pada anak yatim. Dia boleh tumpang makan kalau dia susah, kalau dia senang tak perlu, kan? Itu sepatutnya. Bukannya sebelah adik-beradik isteri. You isteri, you mak you, so lah adik-beradik. Dia selalunya begitu, kan? Jadi ini salah, salah faham yang berlaku dalam masyarakat. Baik. Okey, itu yang pertama yang kita nak kena fahami, bukan mengikut dari segi nilai harta yang diperolehi, tetapi nilai tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Yang kedua, kita lihat daripada ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya harta pusaka itu diperolehi kepada yang lebih hampir dan dekat. Kat sini menunjukkan, kalau kita tengok, bila Allah sebut tentang harta pusaka, Allah sebut al-walidan wal-aqrabun, mak ayah dan kerabat adik-beradik yang terdekat. Maknanya harta pusaka ni dia hanya akan diberikan keutamaan kepada yang lebih dekat, bukan yang lebih jauh. Bukan yang lebih jauh. So contoh, kalau adik-beradik seibu seberapa bertembung dengan adik-beradik seibu, mana lebih utama dulu? Adik-beradik seibu seberapa. Adik-beradik seibu, kalau ada lebih dapat, tak ada lebih tak dapat dia. So dia utamakan yang mana yang paling dekat dan mana yang paling hampir. Itu konsep dalam pembahagian harta pusaka. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kat sini? Maknanya tanggungjawab kita dari sudut memberikan nafkah dan juga tanggungjawab dari sudut beramal itu adalah yang paling penting kepada si mati, adalah yang paling dekat. Banyak orang yang meninggal dunia, dia tinggalkan harta kepada orang yang paling dekat dia, tetapi dia juga memerlukan amalan orang yang paling dekat dengannya. Sebab tu tak sama kita doa kat mak ayah orang lain dengan anak kita doa kepada mak ayahnya sendiri. Tak sama. Sampai memang sampai, tapi manfaat yang dia dapat tak sama. Tak sama. Contoh saya, walaupun saya ustaz, saya baca, ustaz tolong baca doa untuk mak ayah saya baca, sampai pahala tu. Tapi kena faham, pahala ni macam manfaat lah. Contoh saya dapat kereta memang dapat, tapi manfaat yang saya perolehi daripada menggunakan kereta tu tak sama. Ada orang dapat kereta 2 km je jalan, tu kena pulang balik. Ataupun dapat aircon tak boleh pasang, syarat dia buka tingkap je. Ataupun dapat kereta tu tapi adalah syarat-syarat dia, manfaat dia tak sama. So sebab itu orang yang lebih hampir, yang lebih dekat, ia adalah lebih besar manfaatnya kepada orang yang mati. Seperti mana harta orang yang paling dekat lebih besar manfaatnya diperoleh Allah bagi kepada orang yang paling dekat. Supaya apa? Orang yang paling dekat tu buat apa? Bukan seronok dengan harta tu, tetapi adalah sebab tu lepas tu ayat tu Allah sebut buat kebajikan jika perlu. Sebab tu lepas tu ayat tu Allah Ta'ala sebut, jika ada di kalangan, ayat 8 tu nanti kita tengok, Allah Ta'ala cerita tentang keperluan masa nak bahagi harta tu.
jika adanya disebut ulul qurba, adik-beradik yang susah miskin, wal yatama, orang anak yatim, wal masakin, orang miskin, buat kebajikan. So ketika diingat harta yang kita dapat daripada mak ayah kita, daripada pusaka, ya memang hak kita. Kita nak guna untuk kita pun boleh, untuk apa pun boleh. Tetapi yang terbaik daripada harta yang kita peroleh itu, kita balikkan balik manfaatnya juga kepada si mati. Boleh pakai mengikut keperluan kita, tapi jangan lupa bahagian yang juga diperlukan pada si mati. Sebagaimana kita dapat manfaat daripada harta dia, dia juga perlukan manfaat daripada kebajikan kita. Dia panggil win-win situation. Dia saling beri-memberi, saling lengkap melengkapi. Itu penting, ya. Jadi sebab itu kita boleh fahami dekat di sini juga bahawasanya yang paling bermanfaat kepada kita juga amalan orang yang paling dekat. Demikian juga yang paling bermanfaat kepada kita pada hari kiamat juga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Lebih dekat kita dengan seseorang tu juga lebih banyak mendapat kebaikan di hari akhirat. Ya. Kalau jauh, kadang orang kata kat saya, ustaz, nanti kat akhirat jumpa saya, tolong saya. Saya kata, macam mana kak saya nak tolong akak? Saya pun ada keluarga. Kan? Setiap orang di akhirat dia akan cari orang paling dekat dengan dia dulu. Sebab tu Allah kata, yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dia akan cari orang dekat, walaupun orang dekat tu akan lari daripada dia juga. Dia tak akan cari gurunya. Ada Allah sebut dalam Quran, dia akan cari gurunya, dia akan cari kawan dia. Tak ada. Allah sebut semua yang dekat. Anak dia, mak dia, bapak dia, isteri dan pasangan dia. Tak sebut kawan. Sebab tu agak jauh. Jiran pun tak sebut. Dia agak jauh, walaupun sebenarnya dekat juga, tapi dia agak jauh. Ya. Maknanya kalau ada yang dekat tu yang lebih beriman, lebih bermanfaat daripada kawannya yang beriman. So kita kena faham kat sini, pusaka ni bukan kita meninggalkan pusaka harta sahaja dekat anak-anak, tapi kita nak macam ni. Kita mati, kita tinggal pusaka harta kat dia, tapi kita mati, kita ada pusaka yang bersama kita di alam kubur sampai hari kiamat. Apa dia pusaka tu? Pusaka tu adalah yang paling dekat dengan kita dari sudut kebaikan. Maksudnya kalau kita mati, kita ada pasangan yang baik, suami yang baik, yang sentiasa teruskan kebajikan kita, macam Nabi SAW teruskan kebajikan Khadijah. Tapi kalau dia kahwin lain, nasib kita lah. Dia tak samalah kebajikan kita. Dia buat kebajikan kat bini baru. Tapi ada suami yang tak macam tu. Tak semua kan. Begitulah sebaliknya. Kalau tak boleh itu, anak kita. Itu pusaka kita. Jangan kita nampak pusaka tu hanya dari sudut berapa harta yang nak ditinggalkan, tapi berapa banyak juga keluarga, orang yang paling hampir dengan kita, yang nak bawa bagi manfaat kat kita dekat akhirat. Itu lebih besar. Ya. Okey. Kemudian kita tengok ayat ke-8. Ayat ke-8 Allah SWT sebut tentang tuntutan untuk melakukan sedekah, atau juga disebut sebagai wasiat. Okey, yang pertama, ayat ni ada ulama kata ayat ni telah dimansuhkan. Ayat yang ke-8 ya. Sebab Allah Ta'ala sebut apabila ada adik-beradik kerabat kita yang tak dapat waris harta pusaka, dia tak dapat hak lah kat situ, ya. Tapi harta kita masih ada lebih, contoh, ya, sebab lelaki dengan perempuan semua ni dah dibagikan berapa yang ni dapat berbahagian. Ini sebelum turunnya ayat lengkap tentang
pusaka. Ayat lengkap tentang pusaka nanti bawah sikit nanti kita jumpa, ya. Kalau ada lebih, Allah kata bagilah kat kerabat kita yang tak dapat tu. Terutamanya kalau daripada kerabat tu ada yang miskin, ada yang anak yatim, atau adanya orang-orang yang susah, kan? Jadi itu keutamaan dia. Tapi lepas ayat pusaka turun dengan lengkap, ayat yang ke-8 ni dah dimansuhkan. So Allah syariatkan apa? Wasiat. Allah syariatkan wasiat. Yang mana wasiat tu nanti kita jumpa ayat-ayat lepas ni. Kita boleh tuan empunya harta boleh tetapkan melalui jalan wasiat tak melebihi 1/3 daripada hartanya untuk dia agihkan harta tu kepada kerabatnya yang tak dapat, atau untuk jalan fisabilillah, sedekah orang miskin ke, wakaf ke, terpulang pada dia lah apa yang dia nak buat untuk bahagian dia, untuk kebaikan dia. Sebab tu ulama kata wasiat adalah sedekah terakhir kita. Wasiat adalah sedekah terakhir kita. Saya nak tanya ibu sekalian, siapa kat sini tahu dia nak mati bila? Tak tahu kan? Tapi dalam Quran surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala sebut amalan yang orang mati nak buat adalah sedekah. Allah kata dalam surah Al-Munafiqun, yang mana Allah sebut dalam firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Bagilah sedekah sebelum datang kepada kamu mati. Masalah kita tak tahu mati bila. Kau malaikat dah ajak malaikat sikit je, dia nak masuk tabung ni, lepas tu cabutlah nyawa. Tak apa kalau macam tu. Lepas tu Allah kata apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, tangguhkan, fa as-saddaq, saya nak sedekah. Itu amalan yang dicita-citakan oleh orang yang nak mati. Sebab tu orang yang bijak dia buat wasiat. Sebab wasiat ditunaikan selepas dia mati. Walaupun wasiat tu berlaku selepas dia mati, dia dapat pahala sedekah sebelum mati. Sebab apa? Dia buat wasiat sebelum mati. Lepas mati buat wasiat. Dah mati nak buat wasiat macam mana? Pahala dia Allah tetap tulis macam dia sedekah sebelum mati, walaupun benda tu diagihkan selepas mati. Itu yang dalam saya dah mengajar kitab hadis qudsi. Dalam satu hadis itu saya teringat Allah Ta'ala berfirman, ada 2 amalan anak Adam yang aku berikan hadiah baginya. Hadiah. Allah bagi hadiah untuk kita 2 amalan yang bermanfaat baginya sebagai ganjaran baginya. Sedangkan di waktu tu dia dah tak boleh nak beramal, tapi dia dapat manfaat dari amalan itu. Kita dah tak beramal, tapi kita dapat pahala itu macam kita beramal. Yang pertama disebutkan adalah solat jenazah. Solat jenazah. Kita dah mati dah, mana boleh semayang. Tapi orang semayang untuk kita, kita dapat manfaat orang yang semayang itu. Sebab itulah Nabi SAW galakkan lebih ramai orang semayang, lagi besar manfaat kepada si mati. Sekurang-kurangnya adalah hadis sebut 100 orang. Kalau 100 orang solat kepada kita dengan ikhlas, bukan kita bayar dia suruh buy package, datang ramai-ramai ni semua game muka package semua, bukanlah ikhlas. Kalau 100 orang semayang kat jenazah kita, dalam hadis sebut dia ni confirm balik ke akhirat antara orang yang layak dapat syafaat.
tapi mesti 100 orang yang ikhlas kepada Allah. Datang tu memang, oh ini kawan saya kena datang. Bukan datang tu, jom lah, malas pula kawan ajak pergi ya. Dia terpaksa datang. Itulah yang cerita lah ya. Yang kedua, wasiat. Kerana wasiat kita buat sebelum kita mati, tapi benda tu terlaksana lepas kita mati. Tapi Allah Ta'ala tetap memberikan pahala seperti mana kita mengerjakan sewaktu kita hidup ya. Jadi ini 2 pahala Allah bagi hadiah kepada anak Adam ya. Baik, pertama kita kena usahakanlah supaya ramaikan kawan yang baik. Doa minta ke Allah Ta'ala supaya kawan-kawan yang baik ni masa kita meninggal dia solat untuk kita kan? Sebab belum tentu kawan kita yang kita kawan ni masa kita mati dia datang kan? Kalau masa kita susah pun dia tak ada, masa kita senang je baru dia ada. Elok kita nak pergi makan sedap sikit, dengan cerita dapat gaji besar, ada pula dia WhatsApp, lepas tu diam. Kita susah dia diam je. Itu bukanlah. Tapi yang lebih besar lagi, masa kita mati dia ada ya? Itu yang Nabi sebut hakul muslim, hak muslim ke atas muslim. Salah satunya ayyutbi'ul janazah, maknanya kita kena pergi solat kepada jenazah dia. Jadi kalau kita tak solat kepada jenazah, maknanya kita sebenarnya bukanlah sahabat, kita hanya berpura-pura sahaja ya. Okey. Tadi kita masuk ayat ke-8 kan. Okey, ayat ke-8 kita dah sebut tadi. Pengajaran dia adalah keutamaan sedekah sebelum mati dan melakukan wasiat sebagai sedekah yang terbaik ya, atau yang terakhir. Bagi tak semestinya 1/3 kan. Maknanya kalau kita bagi tak sampai 1/3 pun okey dah, sikit pun jadilah. Yang penting ada wasiat ya. Dan wasiat tu mesti wasiat yang baik lah. Jangan wasiat yang tidak baik atau wasiat yang tidak adil, seperti bagi harta kat sebahagian waris tak bagi pada waris yang lain. Ini haram ya, kerana tidak berlaku adil. Okey, itu pengajaran pertama. Kita tengok pengajaran yang kedua daripada ayat yang ke-8. Okey, daripada ayat yang ke-8 kita tengok juga pengajaran yang seterusnya adalah, iaitu mendoakan doa yang baik ke atas orang yang mati atau ketika orang yang berada dalam keadaan kematian. Sebab tu kita tengok di hujung ayat ke-8 tu, apa Allah kata? Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik. Dekat sini ada yang menafsirkan cakap kepada anak yatim tadi yang kita nak sedekah tu. Bila kita buat sedekah, cakap kepada mereka dengan perkataan yang baik. Yang kedua, ada yang menafsirkan maknanya kita bercakap yang baik kepada orang yang mati. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis dalam kitab rahsia kematian ada disebutkan, bila Nabi SAW datang tengok jenazah kan, biasa sebelum kita uruskan kita pergi digalakkan datang ziarah tengok jenazah kan. Masa tu dalam hadis sebut malaikat turun. Sebelum jenazah ni diangkat, dimandi, diurus, ada kumpulan para malaikat yang memang Allah hantar khusus untuk mengaminkan doa orang yang berdoa. Sebab tu si mati ni dia perlukan doa orang hidup dalam beberapa fasa. Fasa yang pertama, dia perlukan doa kita dalam masa saat sakrah, masa dia
tengah sakit nak menghadapi mati itu. Macam Nabi SAW, tak apalah, Nabi boleh doa sendiri, ya Allah ringankanlah bagi Nabi tu. Nabi kalau orang bukan Nabi macam kita ni, makan rempah Nabi ni kita kena dapat doa orang lain. Yang kedua, dia perlukan doa kita sebelum dia diuruskan, ya, sebab masa dia sebelum dia diuruskan, rohnya dibawa berjumpa dengan Allah. Dan yang ketiga, dia perlukan doa kita masa kita masa disolatkan. Masa solatkan, kita doa lagi kepada dia. Lepas habis disolatkan, baru roh tu akan turun balik jumpa Allah, dikembalikan semula ke jasad. Maknanya dia mengiringi jasad dia sampai ke perkuburan. Dan masuk kubur tu, itu lain lah. Ni kita cerita fasa antara lepas dia mati, ketika saat dia nak mati, sebelum, kalau dia dah masuk dalam kubur, roh dia dah masuk balik dalam jasad dia. Ni cerita masa rohnya terpisah dengan jasad dia. So ketika dia nak mati, menjelang sebelum dia sejurus mati, sebelum dia diuruskan. Yang ketiga, selepas dia diuruskan, yakni dengan solat. So 3 itulah, ya. Memang Allah hantar kumpulan malaikat khusus. Malaikat duduk kat situ. Nabi tengok sahabat duduk cakap, maka Nabi tegur. Nabi kata, ucaplah perkataan yang baik. Maksudnya doalah doa yang baik, kerana ada kumpulan malaikat yang mengaminkan apa yang kamu doa, ya. Suatu masa kita ziarah tu, kita doa. Biasanya orang masa ziarah tu, dia bukan sibuk doa, dia sibuk tanya, ni sakit apa, meninggal sebab apa, berapa orang anak ada, awak umur berapa, kan? Dia tanya habis umur si mati berapa, ni kerja apa. Itu semua tak ada manfaat lah, ya? Yang si mati nak, kita doa yang baik kepada dia, ya. Okey, seterusnya kita tengok ayat yang ke-9. Kita tengok ayat ke-9. Okey, ayat ke-9 ni Allah Ta'ala cerita kepada kita berkenaan dengan 2 tafsiran, ya. Saya baca dulu tafsir kat sini. Yang pertama, tafsiran yang menyatakan, iaitu tuntutan untuk seseorang itu merasa bimbang dan takut jika ia meninggalkan zuriat yang lemah. Apa makna zuriat yang lemah kat sini? Jika dia mati, anak dia masih kecil, ya. Itu makna dhi'afa. Ataupun jika dia mati, misalan contohnya, anak dia itu adalah anak wanita, anak perempuan lah, ya, anak perempuan. Ini. Atau yang ketiga adalah mereka, anak yang dipanggil kat sini dipanggil anak yang cacat, ya, disebutkan juga kat sini ulama tafsir, mana anak yang kurang upaya, ya. So ini dipanggil sebagai golongan-golongan yang lemah. Sama ada lemah akalnya, lemah fizikalnya, atau lemah kerana ketidakkeupayaan dia untuk dia cari rezeki dan sebagainya. So ini ayat adalah Allah menurunkan, mensyariatkan supaya membuat wasiat. Ini pun ayat cerita tentang wasiat, atau menceritakan supaya meninggalkan harta pusaka yang cukup untuk anaknya. Sebab tu ada di sini dibawakan satu hadis daripada Muaz ibn Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Masa Nabi SAW datang ziarah Sa'ad. Sa'ad ni kaya, dia orang kaya. Dia kata, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, tetapi Sa'ad ni dia hanya ada seorang anak perempuan tunggal, dia tak ada anak lain. Kahwin lama lah, seorang je anak perempuan Allah Ta'ala bagi. Harta dia banyak. Dan dia kata, anak perempuan aku pun dah berkahwin dengan orang yang berharta. Maknanya dia tak risau dah lah, menantu dia pun kerja bagus lah. So dia kata, afa atasaddaq
boleh tak aku nak sedekahkan semua hartaku melalui wasiat ni? Nabi kata tak boleh. Oh, kalau begitu 2/3 tak boleh. Kalau begitu 1/2 tak boleh. Kalau begitu 1/3. Nabi kata 1/3 boleh. Itu pun sangat banyak. Lalu Nabi lanjutkan, itu lebih baik pahalanya di sisi Allah jika kamu meninggalkan zuriat kamu kaya. Lebih baik daripada kamu meninggalkannya miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Nampak? So maknanya ini tafsiran pertama. Saya baca tafsiran dulu. Ayat ni cerita haram kita sedekahkan semua harta tanpa meninggalkan kepada waris. Haram. Walaupun harta tu harta kita. Tak boleh. Geram ke anak-anak, oh tak jaga mama ya, okey, tak apa. Oh, nak tengok boleh hidup senang. Dia pergi harta dia sedekahkan semua. Sah tak sedekah dia? Sah, tapi berdosa kerana dia buat zalim. Zalim dia pada siapa? Pada anak dia. Anak tak jaga tu dosa anak lah. Dia kenalah dengan Tuhan esok. Tapi janganlah dosa dibalas dosa. Islam tak ajar kita macam tu. Orang buat dosa kita pergi balas dosa dia boleh? Tak boleh macam tu. Ya. Maka sebab tu antara sedekah kita yang terakhir ada 2 sedekah kat sini. Kita faham. Satu, sedekah untuk orang luar melalui jalan wasiat. Kita dah bincang tadi awal ayat 8 tadi. Yang kedua, ayat 9 cerita sedekah kita yang seterusnya adalah sedekah yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita, waris. Yang tu pun dapat pahala sedekah. Maknanya kalau kita niat simpan nak tinggalkan kepada anak-anak kita, tapi kita wasiatlah, jangan tinggal je kita kata ni mak ayah dia tinggalkan harta. Tapi mak ayah nak kamu gunakan harta ni untuk kebaikan. Pesan wasiat macam tu, cakap. Kalau lepas kita cakap dia tak buat, kita dah lepas di sisi Allah. Allah tak tanya dah, sebab kita dah cakap. Janganlah pula guna duit mama ni kamu pergi beli benda haram ke, pergi melabur tempat. Kita cakap lah. Sebab tu selagi dia masih harta kita, kita berhak untuk letakkan syarat. Tapi kalau dia langgar, tu dia jawablah dengan Allah. Tapi kalau kita tak pesan, dia boleh jadi asbab kita kena azab kubur. Sebab tu adalah hadis Nabi SAW, Nabi ada cerita. Nabi kata, fa innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahli. Mayat ni diseksa dalam kubur kerana keluarga dia. Maka sahabat tanya, pasal apa? Maka mengatakan kerana dulu dia tak wasiat ke anak dia jangan guna harta dia untuk meratap kematian dia. Rupanya anak dia pergi buat program meratapi kematian dia, guna duit dia. Dia tak wasiat. Jom kita buat sikit lah majlis, apa dia panggil dulu, nak ingatkan kenangan si mati, sebut kebaikan si mati, cerita si mati, apa semua, bagi orang pakat sedih menangis, bayar seorang sikit, balik. Dia kena azab. Dia kena azab dalam kubur. Ya. Kenapa? Sebab dia tak wasiat, dia tak pesan. Tapi kalau dia dah pesan, anak tu buat, Allah tak azab dia lah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dia takkan tanggung dosa yang dibuat oleh anak-anak dia. Ya. So yang ni pun kita nak kena faham lah, ya, betapa penting untuk kita tinggalkan wasiat, tinggalkan harta kepada keluarga. Itu satu. Nombor 2, kenapa Islam suruh kita tinggalkan harta kepada keluarga? Sebab
Bukan banyak ya, tinggalkan harta tu tak semestinya kena berjuta-jutaan. Tinggal sekadar dia boleh survive lah, dia boleh selamat. Sebab di segi Islam, kalau kita tinggalkan anak kita tak berharta, kita tahu anak kita tu dhi'af, yang disebut dalam Al-Quran tadi, lemah, maknanya tak reti nak cari duit sendiri, tak pandai berdikari. Yang mana kalau kita tinggal dia, apa dia buat? Dia curi duit orang. Kita duduk dalam kubur, dia merompak orang. Agak-agak tenang tak? Pasal apa? Mama tak tinggalkan harta. Saya mana reti apa? Curilah. Ragut orang ke, curi duit orang ke, buat kerja maksiat ke, kerja tempat haram ke. Susah kita. Maka disebabkan itu, kita tinggalkan harta yang kadarnya, supaya dengan harta tu dia tak membuka jalan baginya untuk dia berbuat dosa dalam menzalimi orang lain. Tapi kita kena bagi wasiat lah, macam saya kata, pesan lah kat dia, harta ni pun guna jalan yang betul, ya. Ini pun di antara yang ditafsirkan maksudnya begitu. Ataupun kalau dia anak yatim, kita wasiatkan, minta maaf, kita bimbang tu untuk kita tahu anak yatim ni siapa walinya yang akan jaga. Kita dah buat semua dah. Ini salah satu daripada pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-9 ni. Apa dia? Iaitu berkenaan dengan kewajipan meninggalkan harta kepada waris dan menyediakan penjaga ataupun wali kepada waris yang ditinggalkan. Ini kita kena buat. Siapa kalau kita mati, siapa yang urus? Siapa yang kita berikan amanah untuk agihkan? Yang kita percaya. Sebab banyak kes kan, bila dia buang nama orang tu tak agihkan. Sebab dia kata, oh nama dia. Padahal dia pemegang amanah je, bukan dia punya. Tapi dia ambil ke dia. Jadi susah juga. So kita kena uruskan harta kita kepada orang yang dipercayai sebelum kita mati. Itu pun dikira sebagai kebajikan kita kepada waris. Dapat pahala. Ya, bila harta tu sampai pada orang yang berhak, kita dapat pahala. Ya. Itu satu. Yang kedua pengajaran yang boleh kita ambil kat sini ialah selain daripada itu, siapa wali itu, sebab kita tak nak nanti ada berlaku makan harta anak yatim dan sebagainya lah, ya. Okey, yang seterusnya adalah pengajaran yang berikutnya, yang kedua adalah sifat orang-orang beriman itu merasa takut. Sifat orang-orang beriman itu merasa takut dan bimbang jika meninggalkan zuriat yang lemah iman dan amalnya. Lemah iman dan amalnya. Sebab perkataan dhi'afa itu juga merujuk bukannya lemah fizikal dan sebagainya, urusan kehidupan, tetapi lemahnya rohani dia. Jahil. Kita nak mati, tinggalkan anak yang jahil, tinggalkan anak yang tak beriman, tinggalkan anak yang tidak bertakwa. Ini bahaya. Sebab tu ayat ini juga Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana sifat orang beriman, mereka rasa takut. Ni boleh tengok dalam surah apa, kejap saya cari. Ada satu lagi surah okey. Kita tengok dalam, ada ciri-cirinya Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ayat 59. Surah Maryam ayat 59. Ini jangan tinggalkan dua karakter zuriat
Sebelum kita mati kena make sure benda dua ini settle. Tengok surah Maryam ayat 59 ya. Okay, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yang pertama Allah sebut mereka yang mati lalu meninggalkan padanya zuriat. Pertama, adha'us salah. Tengok bahasa Allah. Allah tak kata zuriat yang tak semayang. Khalfun tarakus salah, yang tinggal semayang. Allah tak kata tinggal semayang. Ataupun Allah Ta'ala tak kata yang tak semayang, tapi Allah kata adha'us salah, yang sia-siakan waktu dan ketika semayang pun gagal dah. Sia-siakan waktu semayang macam mana? Sukalah last minute semayang. Ya, anak saya semayang Ustaz, tapi jenis last minute lah, injury time. Seminit lagi nak azan, Allahu Akbar, tu semayang patuk ayam. Pasal apa? Nak bagi sempat. Ni pun celaka. Atau semayang tapi macam tak semayang. Semayang pergi ingat tak ingat, fikir meracau ke apa, merayau semua. Yang tu pun tak guna jugalah. Saya pergi lama dah sebelum ni, saya pernah, bila anak saya sakit lah, saya tengok pergi kat KLCC saja, lama tak bawa anak jalan kat sana. Saya cuti sekolah bulan berapa tak itu. Lepas tu singgah semain kat surau Syakirin itu. Bukan surau masjid, ada surau dalam tu kan. Saya tengok ada satu hamba Allah semain depan saya tak khusyuk semayang. Laju betul dia semayang. Allah. Rukuk terus bangun, tidak terus sujud bangun. Kita nak semayang pun lupa dah apa benda saya baca. Tengok dia semayang. Niat saya lepas habis semayang, saya nak tegur dia, tapi dia dah habis dulu. Saya start dulu, dia habis dulu. Hilang dia, tapi dia semayang. Saya dah jadi macam, apa dia baca sebenarnya? Fatihah dia mesti laju juga ni. Memang laju, tapi dia semayang kan? So maknanya orang yang mensia-siakan semayang, sama ni wuduk dia cincai, atau istinjaknya tak betul, jenis nak cepat istinjak, atau juga cara dia berpakaian dia tak jaga daripada terkena najis kan, atau juga dia tak khusyuk dalam semayang, atau juga dia sia-siakan waktu semayang. Ni tak usah cerita yang tak semayang. Yang semayang pun Tuhan kata celaka dah. Fasawfa yalqawna ghayya. Allah kata kami akan campak dia ke dalam lembah al-ghay, dalam neraka. Yang kedua, wattaba'us syahawat. Mereka yang hidup hanya untuk mengikut keinginan nafsu. Maknanya nak ikut apa yang nafsu dia nak lah. Bukan nak ikut agama, ikut trend nafsu ya? Ikut orang yang menjadi pelopor nafsu. Yang ni juga kita kena takut. Sifat orang beriman, mereka perlu untuk mewasiatkan anak-anak mereka, seperti mana Nabi Yaqub sebelum baginda wafat kan, surah Baqarah cerita ma ta'buduna min ba'di. Kita kena buat checklist anak kita. Nabi Yaqub bukan tak tahu anak dia sembah apa, tapi saja Nabi Yaqub tanya, kalau bapak tak ada nanti, kamu agama apa ya? Bapak ni Islam lah. Tak, bapak nak dengar kamu cakap. Kamu sembah Tuhan apa? Kamu buat apa? Dia nak dengar anak dia cakap apa. Sebab apa? Sebab ini dipanggil namanya tabri'ah. Tabri'ah ni, sebelum kita mati, kalau kita buat macam tu, balik ke akhirat esok, kita akan jawab di hadapan Tuhan, ya Allah, sebelum saya mati, ini perkataan pengakuan saya dengar pada mulut anak saya. Kalau dia buat apa-apa lepas pada itu, saya tabri'ah, saya berlepas diri daripada apa yang mereka buat. Selesai. Tuhan tak tanya kita dah, jalan terus. Itu pun penting. Sebab tu kita tengok sebelum Nabi SAW wafat kan, khutbah terakhir Nabi kan, Nabi kata, aku memberi saksi pada kamu, aku dah sampaikan,
Dah sampai ke belum? Sampai, Rasulullah. Nabi ulang lagi. Siapa Nabi ulang? Sebab Nabi nak jawab di hadapan Allah yang Nabi dah cerita semua. Kalau umat dia tak buat, jawab sendirilah. Jawab sendiri. Sama juga perlunya tabri'ah ni. Kalau dulu kita ada buat tabiat yang tak bagus, kita tanya anak kita, dulu mama tak pakai tudung, tapi lepas mama tak ada, kamu pakai tak? Tak pakai mama. Kamu tak pakai sebab mama tak pakai dulu ke? Kamu tak pakai sebab memang kamu tak nak pakai? Memang saya tak nak pakai. Okey. Tapi kalau mama lu tak pakai, takkan saya nak kena pakai? Dilihatlah mama, suruh tua macam mama saya pakai ya. Dah. Kalau boleh mama nak kamu pakai. Itu cerita dulu. Dulu mama tak ada. Kita bagilah, tak sempat belajar agama ke apa kan, tak ada banyak kelas-kelas ni, tak banyak. Banyak kelas menari je. Kelas mengaji tak ada, tak banyak. So kita cakap lah kan, itu namanya tabri'ah. Kita membuat satu declaration yang kita bebas daripada apa yang dia akan ikut kita. Kata mama dah taubat dah ke Allah yang ni. Jangan malu. Jangan ego kan, setengah orang ego kan. Tak apa, saya ibu yang penting syurga di bawah kaki saya juga. Yelah, syurga memang bawah kaki kita. Tapi kalau kita buat contoh tak baik diikut kita, nak ke syurga pun susah juga kaki tu kan. Jadi maknanya perlu dinamakan tabri'ah. Sebab tu Nabi Nabi Yaqub buat, banyak nabi-nabi buat macam tu, termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun cakap kat bapak dia, bapak beriman sekarang, kau bapak tak beriman, inna bura'a'u minkum, saya tak bertanggungjawab kepada ayah di akhirat. Tapi balik ke akhirat bapak dia cari dia. Sebab tu Nabi Ibrahim lepas diri, kan saya dah cakap ke bapak lu, saya tak bertanggungjawab. So Allah tak persoal lagi kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Itu yang dinamakan sebagai perkara kedua pengajaran yang boleh kita ambil kat sini adalah tuntutan untuk kita merasa sifat orang beriman tadi tu, yang ketiga tuntutan untuk kita melakukan tabri'ah, di mana macam ni kita nak sebut, iaitu disebut sebagai pengakuan, pengakuan dan wasiat untuk keimanan sebelum mati. Ini juga kita perlu buat wasiat tentang keimanan, wasiat tentang kerohanian kepada anak-anak kita sebelum kita meninggal. Bukan kita cerita wasiat berapa harta kita nak tinggal saja dekat dia, tetapi juga wasiat berkenaan dengan apa agama dan sebagainya yang kita tinggal selepas kita tak ada nanti. Ini pun termasuk wasiat yang wajib untuk kita sampaikan. Sebab tu di hujung ayat tu Allah kata falyattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya kita pilih siapa nak tinggalkan harta tu pun dikira bertakwa. Siapa nak jaga siapa penjaga anak kita, kalau anak kita yatim pun, itu pun dikira bertakwa kepada Allah. Termasuklah macam tadilah kita sampaikan nasihat yang baik, nasihat keimanan, wasiat kebaikan, kita suruh dia tunaikan wasiat kita dan sebagainya, yang tu pun dikira perbuatan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik, kita tangguh dulu sekadar tu. Untuk pagi ni insya-Allah kita akan sambung untuk kuliah yang akan datang. Dia ada beberapa ketika harta pusaka lelaki dengan perempuan ni dia sama, iaitu bila adik-beradik seibu dia dapat harta. Adik-beradik seibu tu ada lelaki ada perempuan, dia akan dapat lebihan tu dia akan dapat
dan mereka akan berkongsi sama banyak. Dia bukan dua dengan satu, tak, sama banyak. Seorang satu. Keadaannya bila tak ada anak. Dia tak ada anak lelaki. Dia kalau ada anak lelaki ni dia mahjub, dia hijabkan semua orang lain, dia potong semua lah. Jangan saya 4 lelaki dia potong habis siap-siap lah. Dia apabila disebutkan dalam hukum ija'alul akhawat ma'al banat asabah, bila ada anak perempuan campur adik-beradik mak tadi, adik-beradik mak tadi. Suami meninggal, contoh meninggal, isteri meninggal, ada anak perempuan dengan adik-beradik sebelah ibu, belah mak dia. Adik-beradik sebelah dia mungkin dah tak ada. Kalau adik-beradik sebelah dia dapat, ibu tu tak dapat. Kalau adik-beradik sebelah, adik-beradik kandung, dia kena bahagi beza-beza lah. Ini adik-beradik sebelah ibu, maknanya mak dia tu kahwin 2 kali lah. Mak dia pernah kahwin dulu, lepas tu mak dia kahwin suami baru pula, dapat adik-beradik. Itu adik-beradik sebab apa? Seibu lah. Betul-betul. Sebab mak yang sama, dia daripada perkahwinan dulu, lepas tu kahwin pula yang lain, ya. Masa ketika itu anak dia, dalam hadis sebut, jadikanlah anak perempuan dengan adik-beradik itu asabah. Asabah ni maknanya bahagi sama, bagi anak perempuan 1/2, balance 1/2 tu adalah kongsi antara adik-beradik tadi, sama banyak. Dia kira sama banyak. Dia bukan semua situasi laki mesti lebih daripada perempuan. Dia ada masanya perempuan sama banyak dengan lelaki. So dia kena tengok situasi dia lah, keadaan dia. Okey, kita tangguh sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina washabihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min amamina wa wara'ina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma astur 'auratina wa amir rawatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.